أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita sama-sama mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita sama-sama merafa' syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bertemu pada bulan Jamadil Awal 1442 Hijrah, bulan baru, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita istiqamah dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah 280, sedikit lagi huraiannya, kemudian kita akan masuk kepada ayat 281 insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kuliah kita yang lepas kita telah lihat beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan keringanan ataupun mempermudahkan orang yang berhutang, atau menghalalkan, istilah kita hari ini menghalalkan orang yang berhutang itu. Baik. Malam ni kita sambung dengan hadis daripada Abi Yusr Ka'ab bin Amru radhiyallahu anhu. Katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah azza wa jal fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Hadis yang bermaksud, barang siapa yang memberikan masa tangguh kepada orang yang dalam kesulitan ataupun memaafkan hutangnya, yakni kira menghalalkan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan menaunginya di bawah naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik, sekali lagi disebutkan kepada kita tentang galakan untuk memudahkan ataupun memberi tangguh kepada orang yang dalam kesulitan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita, walaupun hutang itu menjadi hak kita, tetapi dibolehkan ataupun digalakkan kita untuk memberi tangguh, kerana orang yang nak membayar hutang ini sebab
seseorang itu berhutang adalah kerana kesulitan yang ada pada dirinya. Sebab itu dia berhutang. Jadi nak membayar hutang, kalau kira orang berhutang senang bayar, maknanya sebenarnya orang itu tak perlu pun berhutang. Kerana bila dia berhutang, dia senang bayar ataupun mudah je bayar. Kadang-kadang belum sampai tempoh pun dah boleh bayar dah. Itu bukan orang yang layak berhutang. Orang yang berhutang ni biasanya orang yang dalam kesempitan. Maka kita memudahkan, memberi tangguh kepada orang yang dalam kesempitan itu adalah suatu yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi menghapuskan hutang itu. Itu lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mungkin ada di kalangan kita yang sebut, cuma nak hapus hutang kami pun tak cukup makan. Allah buat hukum secara umum, bukan secara khusus untuk orang-orang tertentu sahaja. Allah Subhanahu wa taala hukum ni sebab tu jadi hukum, sebab dia umum. Dia umum. Maknanya kita mungkin rasa aku nak hapus hutang macam mana, kan? Aku pun tak berapa nak cukup. Hari tu aja ada duit lebih boleh bagi dia berhutang. Macam mana aku nak hapuskan hutang sedangkan aku juga memerlukan duit tersebut? Sebenarnya itu sebahagian daripada kita. Ada sebahagian orang lain duit jalan tersepak duit, banyak sangat duit kan, jalan sepak duit, pintu terbuka sendai dengan pintu duit, kan, macam-macam duit, tidur tak apa nak lena ambil duit lapik, kan, pasal apa? Duit banyak sangat. Jadi ada orang yang sebegitu rupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak bagi orang-orang yang hartanya banyak dekat dengan saudaranya yang dalam kesulitan. InsyaAllah kita ambil manfaat. Siapa yang ada duit banyak tu boleh lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Muslim pula membawakan hadis yang berlainan sikit jalannya daripada apa yang disebut oleh Imam Ahmad tadi dalam musnadnya. Dia berkata, aku dan ayahku, ini kisah daripada Ubadah bin Samit, hadis daripada Ubadah bin Samit, sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit. Hadis yang biasa hadis Ubadah bin Samit ni kebanyakan hadis-hadis berkaitan dengan ibadah, ibadah, kebaikan ibadah, kebaikan wudu dan sebagainya. Hadis daripada Sayyidina Ubadah bin Samit. Dia kata, dia menceritakan, aku bersama ayahku keluar untuk menuntut ilmu di kalangan kaum Ansar sebelum mereka tiada. Yakni ambil kesempatan lah kalangan kaum Ansar ni. Maka orang yang mula-mula kami jumpa ialah Abu Yusr, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis dibawa tadi, hadis dibawa tadi daripada Abu Yusr. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia ditemani oleh seorang pelayan yang membawa seikat catatan. Abu Yusr memakai baju dan pelayannya memakai baju yang sama. Abu Yusr sahabat Rasulullah ni pakai satu pakaian, sahabat orang yang melayan dia pun ataupun mungkin orang yang bekerja dengan dia pun memakai baju yang sama. Lalu ayahku berkata kepada Abu Yusr, wahai bapa saudaraku, sesungguhnya aku melihat wajahmu terdapat tanda-tanda kemarahan. Ia menjawab, memang benar, aku mempunyai jumlah orang mempunyai jumlah hutang. Ini orang yang berhutang lah pada si Fulan bin si Fulan yang dikenali dengan sebagai ahli memanah. Lalu aku datang kepada keluarganya dan aku bertanya, apakah dia ada di tempat ini? Keluarganya menjawab bahawa ia tidak ada. Maknanya dicerita Abu Yusuf ni ada seorang, dia nampak macam marah kerana dia ada orang yang berhutang dengan dia dan dia pergi cari, tak ada. Orang tu tak ada. Lalu keluar dari rumah itu seorang anak yang masih kecil. Lalu kutanya, di mana ayahmu? Maka dia menjawab, ia mendengar suaramu lalu ia masuk ke kamar. Dia dengar kata Abu Yusuf datang, dia pergi menyorok. Dia pergi menyorok dalam bilik.
Maka aku berkata, keluarlah kamu untuk menemuiku. Sekarang aku telah mengetahui di mana kamu berada. Keluar, dia kata. Aku tahu dah hang ada dalam rumah, keluar. Macam cari sampai ke rumah. Maka ia keluar dan aku bertanya, mengapa engkau selalu menghindar dariku dan bersembunyi? Aku mai cari hang, hang duk menyorok. Aku cari hang, hang duk menyorok. Elak daripada berjumpa dengan aku. Lalu dia menjawab, demi Allah, aku akan berbicara kepadamu dan tidak akan berdusta. Aku takut demi Allah berbicara kepadamu, lalu aku berdusta, dan aku menjanjikan kepadamu, lalu aku mengingkarinya. Dia kata, aku takut kalau aku jumpa dengan hang nanti, aku nak cakap betul, memang betul aku tak ada duit, lebih kurang macam itulah. Pastinya aku nak cakap dengan hang, kalau aku cakap yang betul, hang marah kan, sebab tak boleh nak bayar hutang kan. Kalau aku cakap bohong, mana boleh. Dia kata, aku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sekarang aku dalam kesusahan. Dia kata, aku susah lah, tak ada duit. Aku jumpa dengan hang pun takut aku cakap bohong ya. Bila aku tak ya jumpa dengan hang. Aku berkata, yakni Abu Yusr berkata, maukah engkau bersumpah kepada Allah? Jadi ia menjawab, demi Allah. Maka dia mengambil catatan hutang kawan tu dan menghapuskan dengan tangannya. Lalu dia berkata, jika engkau telah punya, maka bayarlah kepadaku. Tetapi jika engkau masih tidak berpunya, maka engkau kubebaskan dari hutangmu. Ini cara satu lagi yang diajak kepada kita oleh Abu Yusr, bagaimana nak menghapuskan hutang. Dia bagi pilihan kepada kawan tu. Lah ni catatan hutang tak ada. Nanti kita akan sampai kepada ayat 283, ayat panjang dalam surah Al-Baqarah, ayat panjang dalam ayat yang terpanjang dalam Quran, ayat berkenaan dengan hutang. Hutang ni kena tulis. Hutang ni kena tulis. Yang tak payah tulis ialah kita diurus niaga, pergi beli hang, mai aku beli hang. Tu tak payah tulis lah. Yang kena tulis ialah hutang. Berapa hutang? RM2. Tulis RM2. Berapa hutang? RM50. Tulis RM50. Tetapi bila catatan itu dikoyak, lah ni aku koyak catatan ni. Maknanya apa? Maknanya aku kira bila koyak hutang ni, maknanya tadi kertas itulah jadi catatan kepada hutang tu. Jadi bila koyak, maknanya aku hapuskan daripada kamu hutang. Tetapi jika kamu esok nak bayar, kamu nak bayar hutang tu, aku terima. Tapi kalau kamu terus menerus tak ada duit nak bayar, maka aku hapuskan hutang kamu. Ini salah satu cara daripada kita nak menghapuskan hutang. Ada juga satu lagi cara hapus hutang seperti mana yang dibuat oleh PTPTN. Itu pun bagus juga. Itu pun bagus juga. Yang bagus kita kata bagus. Yang tak bagus kita kata tak bagus. Yang bagus ialah dia asalnya hutang. Dia pinjaman ni hutang lah. Pinjaman ni hutang. Sebenarnya istilah pinjaman itu sebenarnya tak betul. Dia pinjam ni barang boleh lah pinjam. Adapun nilai wang dia tak boleh pinjam, dia hutang. Kalau pinjam boleh. Contohnya duit, saya duit pinjam RM5, pinjam RM5. Sekali nak bagi balik kena bagi duit tu juga. Tu baru pinjam. Maknanya duit berapa dia punya angka dia kan, dia dah nombor siri dah kan. 508888 contohnya kan. Sekali nak bagi balik kena bagi duit tu lah. 5 ada yang berangka 5 tu, sebab tu nama pinjam. Ada juga orang pinjam duit tu. Maksudnya pinjam 500 ataupun pinjam 50. Kita hanya nak buat apa? Nak pinjam. Rupanya dia nak buat denak kan. Boleh ambil duit tu bagi orang kata apa, tarik rezeki. So dia bagi balik duit tu. Tu pinjam lah. Adapun kalau kita kata minta pinjam RM5, dia pun ambil RM5, dengan RM5 tu dia pergi beli barang, dapat barang, dia makan habis, ataupun dia guna habis. Itu bukan pinjam, yang tu dia panggil hutang. Maka ditulis hutangnya itu. Bila dihapuskan hutang, selesai. Macam PTPTN buat, antara yang bagusnya ialah dia
bila pinjam duit tu ataupun hutang lah kan, dikira sebagai hutang, kena bayar hutang. Yang bagusnya apa dia? Yang bagusnya ialah bila pelajar-pelajar ni belajar betul-betul dapat first class kan, dapat mengaji kelas pertama, ijazah kelas pertama, maka hutang tu akan ditukar kepada beasiswa. Baguslah, tak payah bayar. Itu cara menghapuskan hutangnya tu. Maknanya menukar status apabila orang yang pinjam itu mencapai satu tahap kecemerlangan hasil daripada pinjaman yang dibagi itu. Okeylah, selesai. Kalau tak selesai, kena bayar balik. Yang tak betulnya apa dia? Tak betul masa perjanjian itu ditulis pinjaman. Tetapi bila ramai tak bayar, dia kata adapun hukum membayar hutang itu adalah wajib. Tadi pinjam bukan hutang kan? Hukum bayar hutang itu adalah wajib. Kalau awal-awal tu dia hutang, tak apalah kan. Itu antara benda yang tak apa nak jelas di situ lah. Jadi bila kita pinjam ni kita faham lah kan, bila kita pinjam bila kita pinjam nilai itu, maka lagu mana pun kena ketiak bayar. Orang yang mati syahid sekalipun, kalau hutangnya tidak selesai, maka tetap akan dibebankan, terhalang daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, itu antara urusan dengan manusia. Baik. Waktu kita selesaikan hutang dengan manusia, mudah-mudahan urusan kita dengan Allah lebih mudah. Dengan Allah lebih mudah. Baik, tu ada siapa sebut? Dia kata apa nama? Tak ingat. Dia punya contoh dia tu. Mana urusan dengan manusia ni lebih susah. Lebih susah. Aku lebih suka buat dosa dengan Allah. Ada ayat, satu ayat tu sebut, aku lebih suka buat dosa dengan Allah daripada aku buat dosa dengan manusia. Kerana aku buat dosa dengan Allah, aku terus bertaubat kepada Allah. Dengan Allah je selesai. Tapi aku buat dosa dengan manusia, dengan Allah pun kena minta ampun, dengan manusia pun kena minta selesai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu satu cerita daripada Abu Yusr juga, Abdullah Ubadah bin Samit juga, yang menceritakan apabila berjumpa dengan Abu Yusr, seorang daripada Ansar. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim dalam jalan yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita tengok hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, hadis daripada Ibnu Abbas, dia kata Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar menuju ke masjid seraya ni makna kemudian daripada itulah. Kemudian daripada itu dia bersabda. Dia keluar ke masjid dan dia bersabda. Apa sabdanya? Man anzara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allahu min fayhi jahannam. Ala inna 'amal jannah haznun birabwah. Dia ulang, Nabi ulang 3 kali. Ala inna 'amalan nari sahla bisahwah. Was-sa'idu man waqal fitan man wuqiyal fitan wa ma min jur'atin ahabbu ila Allahi min jur'ati ghaidhin yaqdhimuha 'abdun ma kadhimuha 'abdullahi illa mala Allahu jawfahu imana. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu. Maksudnya barang siapa yang memberi masa tangguh kepada orang yang dalam kesusahan ataupun melepaskannya, yakni memaafkan, menghapuskan hutangnya, maka Allah akan memeliharanya daripada panas api neraka Jahannam. Ingatlah, sesungguhnya
Amal syurga itu bagai mendaki bukit yang mempunyai puncak yang tajam. Nabi ulang 3 kali, Nabi ulang 3 kali. Memang nak buat baik ni susah, Nabi kata. Nak buat baik susah. Antara yang susahnya ialah tadilah nak memudahkan orang yang berhutang, nak beri tangguh pada orang yang berhutang, ataupun nak memberi pelepasan kepada orang yang berhutang pada kita. Dia melibatkan apa? Dia melibatkan harta. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia salah satu daripada benda yang manusia sangat-sangat suka ialah harta. Kita duk dengar kan orang sebut ganjaran ni kan. Tapi macam tu juga kita. Nak dermanya, nak bagi sumbangannya, kadang kita rasa macam dia tak tahu rasa tapi dia rasa tu lah. Ish tu datang bom tak tahu kan. Nak bagi ke tak bagi, nak bagi ke tak bagi kan. Sedangkan universiti yang hebat di dunia, Universiti Al-Azhar Mesir itu, hidup dia kerana sumbangan ini. Sumbangan ataupun wakaf antaranya. Dan gaji pensyarah Azhar ni hebat-hebat. Ada yang ada 3 PhD, ada 4 PhD berkhidmat dengan Azhar. Gaji mereka 1,000 lebih, 2,000 lebih gitu ya. Kan? Ada yang gaji, ada pernah seorang tengok gaji pensyarah Syekh di Ma'had Syubra. Ma'had Qiraat Syubra. Dia qiraat Ma'had Syubra ni dia taraf qiraat Ma'hadnya. Ma'had ni macam sekolah menengah ya sebenarnya. Ataupun college. Tahap dia college ya. Tapi Malaysia oleh kerana nak kepakaran qiraat tu diiktiraf sebagai ijazah sarjana muda. Gaji ada 800. Tapi boleh hidup tak? Boleh hidup. Kerana apa? Kerana ni lah sumbangan. Kadang dari sumbangan itu sumbangan orang yang pergi talaqi Quran, orang yang nak pergi menadah, nak ambil ilmu daripada tuan syekh inilah. Kadang-kadang sumbangan itu sampai puluhan ribu yang diperolehi oleh tuan syekh itu. Itu sumbangan yang diperolehi. Kerana apa? Kerana orang bila sampai tahap melihat harta ni seronok kalau ada harta banyak ni, dan bila rasa seronok harta banyak, dia akan main sifat apa? Kedekut untuk nak bagi, nak keluarkan. Dia akan rasa kurang, dia akan terpengaruh dengan apa yang disebut oleh syaitan, iaitu syaitan kata kalau hang bagi harta hang kurang lah kan, bagi harta hang pastilah kurang. Hang ada berapa 5 juta pun, tapi hang kalau hang keluar, lama-lama dia kata duk kikih-kikih kan, bukit berban. Punya ayat tu. Jangan jadi syaitan dan jangan terpengaruh oleh syaitan. Syaitan ni kerja dia memang dia berjanji, dia bersumpah di hadapan Allah. Syaitan bukan sumpah di depan Pesuruhjaya sumpah, bukan. Dia bukan sumpah di depan mahkamah magistrate kan. Dia bukan angkat sumpah dalam istana, bukan. Macam angkat macam apa? Macam menteri besar angkat sumpah ke apa, bukan. Dia angkat sumpah di hadapan Allah. Kan? Aku akan datangi anak Adam ni apa dah? Depan, belakang, atas, bawah kan. Dia akan mai kiri, kanan, depan, belakang untuk nak merosakkan kita. Jadi oleh kerana itu, maka bila sampai abad harta ni, nak halal, nak bagi tangguh lagi, kan? Dia rasa susah sebab kekuatan harta tu ditarik. Tapi Allah janji, siapa yang bagi kemudahan kepada orang yang berhutang, atau bagi lepas, atau bagi tangguh sebab memang dia dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala janji apa? Selamat daripada panas neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata memang amalan ahli syurga ni amalan dia memang susah. Memang susah. Nak masuk jamban pula ni berapa? 5 kupang. Tak pakai dah 2 kupang, tak boleh dah kan? Tak boleh dah 2 kupang. 2 kupang kencing sekerat ya.
Lepas tu hal lebih tahan. Boleh. Tahan. 2 pang. Tak boleh 5 pang. Kan? Mandi, ada orang tempat tu mandi RM1.5 mandi kan. Kalau saya masuk mandi RM1.5 tu, saya mandi dari pukul 10 sampai lepas lorong. 3 jam mandi baru padan RM1.5. Nah. Ni mandi Allah, nak mandi tak mana sangat mandi. Lepas tu RM1.5 mahal. Kalau yang tu pun kena duit yang begitu banyak, kena bayaran yang begitu banyak. Tambah lagi lah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tentulah memerlukan bayaran yang lebih banyak. Insya-Allah kita sama-sama cari. Boleh cari. Dan kata Nabi SAW selepas Nabi ulang kata amalan ahli syurga ni macam mendaki bukit yang tinggi yang tajam. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata pula sesungguhnya amalan ahli syurga itu Nabi kata bagaikan menempuh dataran di atas batu besar. Nabi kata mudah je, macam mudah je nak berjalan atas batu besar macam tu je. Dan bahagia seseorang itu Nabi kata ialah orang yang dihindarkan daripada berbagai fitnah. Tiada satu pun yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada kemarahan yang dilakukan ataupun menarik kemarahan daripada seseorang hamba. Maknanya Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala suka ialah orang yang dia boleh tarik. Dia nak marah tapi dia boleh tarik. Macam tadi kisah Abu Yusuf, dia marah pada lelaki tu. Pasal apa? Main nak minta hutang tak ada, jumpa ngelak kot lain, marah tak? Marah dah hutang, lepas tu duk elak kot lain pula. Lepas tu duk tak ada rumah, bila main lari kot lain. Marah tak? Marah. Tapi Allah lebih suka kalau nak marah tu boleh tarik. Macam mana Abu Yusuf tarik kemarahan dia dan tukar kepada apa? Tukar kepada koyak catatan hutang kawan tu dan bagi kemudahan. Lah ni hutang hang kira macam ni. Kalau hang nak bayar, hang bayar. Kalau hang tak mau bayar, aku kira halal. Allahu Akbar. Tak ada benda yang Allah lebih suka. Kerana kalau kita kenang kita berapa banyak harta yang kita ada, status dia pinjaman. Status dia pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah boleh bagi macam tu kepada hamba dia, terutama sekali pada hamba-hamba yang tak sujud kepada dia, Allah Ta'ala boleh bagi begitu. Kenapa kita tak boleh sedikit? Naknya benda tu pinjam. Allah dia bagi pada hamba dia. Hang tak sembah aku, hang sembah aku bagi semua. Dalam keadaan semua yang Allah Ta'ala bagi itu milik Allah, milik hakiki. Kita ni dia panggil milik majazi, pinjaman saja. Allah bagi pinjam sikit kat kita, genggam rapat tak boleh. Allah bagi sikit kat kita, kita pun bagilah sikit ke orang. Allah bagi banyak kat kita, kita bagi banyak ke orang. Itu cara dia. Sebab tu sifir mudah. Saya ingat satu tok guru sebut, dia kata, tak ingat tok guru mana sebut, dia kata orang yang bila tabung datang depan dia kena nilai diri dia, jangan tengok orang lain. Bila tabung datang depan dia, aku ni duit banyak ke duit sikit? Aku ni orang dapat duit banyak ke dapat duit sikit? Aku dapat duit sikit, habis sikit. Nilai balik, aku ni orang duit banyak ke duit sikit? Aku duit banyak. Aku orang duit banyak, takkan habis sikit. Habis sikit tu orang dapat sikit. Aku dapat banyak, aku banyak. Itu tak kata ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Mudah saja dia punya faham. Baik. Kemudian habis tentang bagaimana ataupun beberapa hadis dan juga kita kata asar lah daripada para sahabat yang menunjukkan kepada kita apa yang mereka ambil sebenarnya daripada sahabat tu, maknanya ambil daripada Nabi SAW yang menyebutkan bahawa
sangat-sangat hebat, ya, ganjaran sangat-sangat hebat, kedudukan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mempermudahkan, ya, orang yang berhutang kepadanya ataupun memberi tangguh ataupun menghapuskan hutang tersebut. Kemudiannya barulah kita masuk kepada ayat 281. Habis ayat 280, kita masuk ayat 281 insya-Allah pada malam ini. Ayat ni tak banyak, sikit saja dia punya perbincangan, ya. Kita akan cuba habis dalam masa kurang daripada 5 minit. Boleh? Cepat sangat aku Ustaz, lambat sikit. Lebih kurang 5 minit lah. Azan pukul 8:27 betul tu? 8:27 lah ni kita 8:16. Kita jangan risau, kita ada masa lebih kurang 11 minit lagi. Baik. Ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, mengingatkan, kesimpulan berkenaan dengan harta ini ialah hang simpan harta banyak mana pun, hang ada harta banyak mana pun, hang cari harta banyak mana pun, ataupun hang infak harta hang banyak mana pun, Allah Ta'ala peringatkan dia sampai satu masa ada satu penamat kepada semua benda ni. Pada masa tu ada harta tak boleh nak bagi dah, tak ada harta tak boleh nak cari dah. Bila? Satu hari, nama dia hari kiamat, di mana masa apa tak ada harta tak boleh nak cari, ataupun ada harta tak boleh nak bagi, sebab semua itu urusan dunia. Hari kiamat ni makna hari penamat kepada dunia ni, dia punya penamat. Jadi bila tamat dunia, sebarang urusan dunia tak boleh nak buat lah. Nak cari tak boleh, nak bagi pun tak boleh. So nak bagi bila? Masa sebelum sampai hari itulah. Nak cari pun bila? Sebelum sampai hari itulah. Kita nak cari harta sebelum sampai kiamat, carilah harta. Allah Ta'ala tidak larang untuk kita jadi kaya, cari. Nak bagi pula bila? Sebelum sampai hari itu bagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Semua urusan dunia ni kita nak buat bila, kata Allah, wattaqu yawman. Hendaklah kamu jaga diri kamu, bertakwalah kepada Allah, bahawa nanti akan tiba satu hari, di mana pada hari itu semua kamu akan dikembalikan kepada Allah, dan kemudian setiap masing-masing diri akan diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, dan mereka sekali-kali tidak akan dianiayai ataupun dizalimi. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah menasihati hambanya dan mengingatkan mereka akan tamatnya tempoh dunia ini dan kebinasaannya. Dan bila binasa dunia ini, antara yang akan binasa ialah harta dan selainnya. Sebab kita nak bincang bab harta, lepas ni pun nak bincang bab harta lagi, ayat hutang. Semua tu bincang bab harta. Tersedok pening, kata Allah Subhanahu wa taala, beringat baik. Beringat baik. Harta banyak mana pun sampai satu hari binasa. Tak ada harta pun sampai satu hari binasa. Semua akan binasa. Dan dia kata bila binasa itu, kamu akan kembali kepada satu tempat saja, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kembali itu bukan kembali saja. Siapa yang duk rasa dia atas dunia ni duit banyak apa semua, jaga. Duit banyak maknanya kira bicara nanti banyak. Sikit kira bicara sikit. Kan? Dia harta ni dia ada dua soalan wajib. Dia bukan objektif, dia soalan bukan pilihan, dia soalan wajib. Compulsory kena jawab. Soalan dia apa dia? Min aina iktasabahu? Daripada mana hang dapat duit tu? Harta hang tu hang dapat daripada mana? Kan? Wa fima anfaqahu, dan ke mana pula dibelanjakan harta itu? Dapat kok mana, belanja kok mana? Soalan tu nak tanya di mana ustaz?
setiap yang ada dalam poket kita, setiap yang masuk kat kita. Dia akan ditanya dua soalan itu. Saya harta saya, tuan-tuan harta tuan-tuan, perempuan harta perempuan. Sama-sama kita jaga harta kita. Nah, kita terlupa tapi Allah Subhanahu Wa Taala catat. Nah, malaikat catat semua benda tu akan dikira. Nah, dari mana datangnya dan ke mana kita belanjakannya. Ada orang dia belanja, dia dapat elok. Dia belanja elok. Yang ni baguslah. Yang ni yang paling baik saya lah. Mudah nak jawab di hadapan Allah. Allah Ta'ala tanya, di mana hang dapat harta hang? Aku dapat dengan aku bekerja sekian. Okey, selesai. Kemana pula hang belanja kan? Aku belanja sekian. Oh baik, belanja hang. Selesai. Masalah timbul hak kategori kedua, ketiga, keempat. Kategori pertama tu okey. Kategori kedua, ketiga, keempat ni masalah. Kategori kedua apa dia? Dapat baik, belanja tak baik. Masalah ni. Dapat baiklah. Dapat kerja cantik apa semua. Contoh kita nak buat lah kan. Belanja pergi kona, pergi kelab malam apa semua. Kadang pergi kelab malam tu kerja bagi-bagi. Kan? Kerja bagi-bagi berniaga lah apa cantik. Pergi kona kelab malam ada. Rosak. Tu yang kedua. Yang ketiga jenis Robin Hood. Dapat harta tak elok, pergi rompak lah, pergi curi lah apa semua, tapi belanja bagus. Belanja bagi orang, tengok orang tenggelam banjir di Terengganu apa semua, pergi bagi bantuan apa semua. Bubuh makanan bertimbun dalam lori tu pergi hantar. Tapi duit daripada mana? Duit pergi balai harta duit orang. Tu yang ketiga. Yang keempat, ni teruk lah. Dapat pun tak elok, belanja pun tak elok. Yang keempat, itu harta kita akan ditanya oleh Allah. Dari segi amalannya, apa sahaja akan diberikan ganjaran kepada mereka berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan, baik ataupun buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Baik. Ayat ni semua faham, dia hanya ulangan sahaja ayat ni sebenarnya. Kata Imam Ibn Katsir, dalam ayat ni dia nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang beberapa riwayat yang menyebutkan bahawa inilah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW. Iaitu bila diturunkan ayat ini, antara riwayatnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan antara turunnya ayat ini dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah lebih kurang 31 hari. Maknanya sebulan lebih Nabi nak wafat, ayat ni turun. Ada pula yang sebut Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Dia turun ayat ni lebih kurang Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Ayat ni turun pada malam 9 Rabiul Awal. Makna jarak dengan kewafatan Nabi lebih kurang 3 hari. Ini beberapa riwayat yang menyebut. Jadi saya tak membaca panjang riwayat itu, sebab tu saya kata nak selesaikan dalam masa lebih kurang 5 ke 10 minit saja. Yang menyebutkan Imam Ibn Katsir hanya bawa cerita ini ataupun ayat yang ke-281 ni berkenaan dengan pendapat-pendapat yang sebut yang menyokong bahawa ayat ini adalah ayat yang terakhir. So bila kita kesimpulan kepada ayat 281 ni ialah selama ni kita duk sebut ayat yang terakhir apa dia? Ayat terakhir ialah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum kan. Ayat berapa tu? Ayat 3 surah Al-Maidah. Ayat 3 surah Al-Maidah. Ayat yang bermula dengan hurrimat alaikum. Dalam ayat tu akan sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tuan-tuan, ayat itu bila Nabi sebut? Ayat itu Nabi sebut pada khutbatul wada' ataupun haji al-wada'. Pada haji perpisahan Nabi buat haji. Jadi bila Nabi buat haji dengan Nabi wafat tu lama tempoh dia lama. Tuan-tuan kaji balik. Nabi khutbah tu bila, Nabi wafat bila. Tahunnya panjang. Beberapa tahun selepas itu ada kata
lebih plus tahun Nabi baru wafat. Jadi ayat yang terakhir ialah ayat ini yang disebutkan paling lama dibagi di sini, tempohnya ialah berapa 31 hari. Paling dekat 3 hari. Nabi turun ayat ni pada malam 9, Nabi wafat pada malam pada pagi 12 Rabiul Awal. Jadi 9 dengan 12 lebih kurang 3 hari saja beza ayatnya. Ayatnya jelas kepada kita, ayat yang menceritakan ataupun ayat yang menyebutkan kepada kita tentang di mana hala tuju kita. Yang perlu kita risaukan ialah hari yang kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita untuk menemui hari tersebut, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Takat itu saja yang dibincangkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat 281. Insya-Allah lepas ni diizinkan Allah, kita akan baca ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah, iaitu dia panggil ayat hutang. Ayat hutang. Jadi sebenarnya ayat tu pun tak bincang, walaupun ayat tu panjang tapi dia tak bincang panjang pun. Dia tak bincang panjang pun kerana apa? Ayat ni ayat muhkamat, ayat yang jelas. Perincian dalam satu muka surat tu sangat jelas berkenaan dengan hutang. Insya-Allah kita akan tengok pada kuliah kita yang akan datang, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang terkesak bahasa, bergurau dan sebagainya adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita bincang pada malam ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rafa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.